Sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazalin Unity Channel. Pemuda PAS nge-aktif akaun Facebook selepas kongsi Dakia Grand Plan DAP. Wah, ini isu yang paling panas yang tular di media sosial sekarang, yang mana dia padam akaun Facebooknya selepas kongsi satu fitnah yang luar biasa. Ketua Penerangan Pemuda PAS Pulau Pinang, Ibrahim Ani, dikatakan telah bertindak menyahaktifkan akaun Facebook selepas berkongsikan imej bertajuk Dakia Grand Plan DAP jika ke Putrajaya. Perkara itu didedahkan aktivis Najib Bakar yang menyifatkan pihak pembangkang cakap tidak serupa bikin apabila bimbang dikenakan tindakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Sebelum kita teruskan ulasan ini, bagi anda yang ada penyakit gout, tinggi darah dan kencing manis, saya promosikan kepada anda produk untuk membantu anda sihat. Produk itu ada dalam beg kuning ini, tekan kerana ianya sekarang harganya murah. Berkesan, sudah ada testimoni yang memberikan testimoni dan kata mereka membantu menyihatkan gout, menyembuhkan gout dan juga kencing manis dan tinggi darah. Sediakan payung sebelum hujan, Syawal bakal menjelma, cepat-cepatlah membeli supaya ada persiapan untuk Syawal nanti. Jangan-jangan pula nanti Syawal datanglah pula gout kan. Jadi lebih baik sediakan sebelum masanya tiba. Kita teruskan ulasan kali ini. Apa yang menariknya, mereka ini banyak sembang saja, kata Najib Bakar. Konon nak bangkitlah, berjuanglah. Takkan bila kena report SKMM dah lari, katanya menerusi hantaran di Facebook sebentar tadi. Beliau menegaskan senarai pelan besar DAP itu antaranya Malaysia bertukar jadi republik dan Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Sebagai amat ketara tidak masuk akal. Hanya yang sengit saja boleh percaya. Mana mungkin Malaysia ini tiba-tiba pula jadi republik. Kita mempunyai sistem raja berperlembagaan di negara ini. Selagi di negara kita ini ada raja, tidak mungkin kita ada republik. Daripada mana mereka mendapat idea menjadikan ini sebagai satu fitnah yang besar? Saya pun tak tahu. Bayangkan macam mana Malaysia boleh jadi republik. Yang ini betul-betul tak masuk akal sedikit pun. Tidak langsung masuk akal. Bagaimana mungkin kita dapat memikirkan perkara yang tak masuk akal itu? Bayangkan Malaysia bertukar jadi republik. Wah, ini memang paling tak logik akal lah. Yang kedua, Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Yang ini mereka cuba bermain dengan api. Mereka cuba bermain dengan agama apabila menuduh kononnya Islam tidak lagi sebagai agama rasmi. Mana mungkin, ini satu fitnah yang luar biasa. Benarlah kata Najib Bakar, hanya yang sengit saja boleh percaya. Atau dengan kata lain, hanya orang yang otaknya masuk air saja yang boleh percaya dengan penipuan terang-terangan itu, fitnah yang luar biasa itu. Ingat tak masa kempen PRU dulu? Sampai level cikgu pun kata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, habis budak perempuan kena pakai skirt pergi sekolah. Biasa dengar perkara itu? Kalau biasa dengar, itu fitnah. Benda ni paling tak masuk akal. Tapi malangnya ramai juga yang percaya. Entahlah siapa yang percaya itu. Sekarang ini, lepas 2 tahun, ada tak Anda nampak anak perempuan Anda dipaksa pakai skirt? Tiada pun. Sehubungan itu, Najib berpendapat Perikatan Nasional PN sebenarnya hilang arah lantaran tidak mampu bersaing dari segi polisi dan ekonomi. Faktanya, negeri-negeri yang ditakbir mereka semuanya di tempat corot. Masalah asas pun belum mampu diselesaikan. Jangan kata nak cakap bab pelaburan. Pelabur tengok perangai type W, penyokong PAS pun, depa tak berani masuk, ekstrim sangat. Jadi, bila tak mampu bersaing dari segi idea, cuma tinggal satu sajalah cara mereka, mainkan sentimen perkauman dan agama. Masalah satu, dua individu dijadikan seolah-olah seluruh kaumnya itu begitu.
Mana boleh pukul rata, tegas Najib Bakar lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekali lagi, Anwar Ibrahim bersuara berkait dengan isu semasa yang melanda Malaysia. Ada orang yang mungkin cuba memperalatkan ketegangan kaum yang sedang berlaku di Malaysia. Ada yang cuba menunggang isu itu supaya boleh menang dalam politik. Tapi itulah orang kata, yang mahu kuasa dapat kuasa, tapi yang mendapat bala ialah rakyat sendiri. Sekiranya perkauman, agama dan bangsa dijadikan alat politik, maka negara kita tidak mustahil akan musnah begitu sahaja. Oleh sebab itulah, tidak pedulilah daripada parti mana, daripada pihak mana, blok mana, negeri mana, dimanapun dia berada, bangsa apa sekalipun, janganlah sesekali bermain dengan 3R kerana itu adalah api yang sukar untuk dipadam. Hari ini Anwar Ibrahim beri satu lagi amaran tegas kepada semua penghasut perkauman dan agama. Sebelum saya teruskan, siapa yang ada penyakit gout, kencing manis dan juga tinggi darah, saya promosikan di dalam video ini satu beg kuning di dalam ruangan ini. Tekan butang itu untuk mendapatkan produk bagi membantu menyembuhkan anda untuk kencing manis, tinggi darah dan gout. Jika anda membelinya sekarang, ada harga promosi yang cukup rendah. Baik, kita teruskan. Perdana Menteri hari ini telah memberi peringatan tegas dengan mengarahkan agar semua badan penguatkuasaan dan agensi keselamatan mengambil tindakan yang cepat, berkesan dan tanpa sembarang kompromi terhadap mana-mana pihak yang cuba menghasut menggunakan isu perkauman dan agama. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadzil berkata, peringatan tegas Perdana Menteri itu susulan mesyuarat Jemaah Menteri hari ini yang meneliti pelbagai isu semasa termasuk isu hasutan kaum dan agama yang kini tular di media sosial. Semua pihak diingatkan untuk memelihara perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat dengan memupuk persefahaman dan hormat menghormati antara satu sama lain serta sentiasa mematuhi undang-undang negara demi kesejahteraan bersama menurut kenyataan itu. Pendirian tegas Perdana Menteri itu mengulangi peringatan beliau kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Teras Ternang di Bangi petang tadi. Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi amaran kepada pemimpin dan ahli politik agar tidak mempergunakan isu agama sebagai senjata politik demi kepentingan peribadi. Beliau yang juga ahli Parlimen Tambun berkata, jika sentimen tersebut diteruskan, ia akan membakar dan memusnahkan rakyat. Yang nak sangat kuasa itu ahli politik. Yang nak sangatkan kuasa itu parti politik. Yang gila kuasa itu juga ahli politik yang cuba mempergunakan 3R. Jadi, yang akan musnah dan terbakar pula ialah rakyat. Jadi, kami mahu hentikan isu 3R ini segera. Namun, pendirian kerajaan jelas dan tegas. Penghinaan terhadap manusia dan agama tidak boleh diterima apatah lagi dalam negara kita. Saya ingin memberi peringatan jangan gunakan agama sebagai senjata politik, tegas Anwar. Pengulangan penegasan itu susulan tindakan pihak tertentu yang menyebarkan kenyataan berbaur provokasi, penghinaan dan mempermainkan agama di media sosial termasuk dalam kalangan ahli politik. Semalam, Anwar dalam taklimat harian pejabat Perdana Menteri pun mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil kesempatan untuk mengapi-apikan sentimen perkauman serta menanam bibit kebencian dalam masyarakat. Dalam hal berkaitan, Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Ago Dagang turut menggesa rakyat agar tidak menyebarkan kenyataan provokasi, menghina agama lain serta mengingatkan mereka mengenai kesan buruk perbuatan tersebut terhadap keharmonian negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.